Nah. Nah, sudah belum kau? Sudah. Tengok. Tapi dah tekan dah. Center tak? Cek suara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qududul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sunna wa sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa lifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang Ahad ini, kan, pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah kita dapat bersama untuk kita menyambung kembali kuliah kita, itulah pembahasan berkenaan tafsir Quran, tafsir Al-Munir, surah Al-Haqqah, surah Haqqah ataupun surah Kiamat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bersama lebih kurang dalam hampir dalam setengah jam lah berkenaan dengan tafsiran surah Al-Haqqah ini, insya-Allah. Jadi hari itu kita dah sampai mana? Baik, insya-Allah. Baik. Itu berkenaan dengan kisah malaikat. Ada 8 malaikat yang memikul arash. Jadi ada 8 malaikat yang memikul arash. Itulah berkenaan sampai berkenaan dengan berlakunya kiamat hari itu, kan? Di antara perkara yang gerun yang menakutkan pada hari kiamat ialah bumi dan gunung ganang disatukan dalam himpunan hancuran yang berkecaian. Ianya berlaku sama ada dengan kekuasaan Allah Ta'ala secara langsung tanpa sebarang faktor lain
atau kerana gegaran kuat yang berlaku pada hari tersebut, atau jeseru atau tiupan angin kencang yang boleh mengangkat seluruh isi bumi dan juga gunung ganang, dan juga dengan sebab malaikat. Dia ni banyak faktor-faktor lah yang menyebabkan berlakunya kiamat tadi. Salah satunya lah tiupan sangkakala lah. Tiupan sangkakala itulah permulaan kepada berlakunya kiamat itu. Di samping itu, berlakunya angin yang kencang yang kuat, kemudian berlakunya gempa bumi, kemudian berlakunya diangkatnya bumi ini, tanah dan gunung ganang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya gunung ganang itu dihentamkan di antara satu sama lain. Bayangkanlah tentang satu benda yang saiznya besar, saiznya sangat besar, kemudian dilagakan, dinaikkan ke atas, kemudian dilagakan, sehinggalah bila laga sudah tentu akan melakukan impak yang begitu kuat, dan akhirnya akan hancur, kecai lah, jatuh ke bawah, tuan-tuan. Kemudian ketika itulah berlakunya langit pun merekah dan runtuh. Kan? Pada ketika itu langit pun merekah dan runtuh. Struktur binaan langit tadi tidak lagi kukuh. Bila berlakunya kiamat tadi, di samping oleh gunung ganang yang tadi yang orang kata berlanggar di antara satu lain, planet-planet berlanggar dan sebagainya, kemudian struktur binaan kepada langit itu runtuh. Kan yang selama ni kita nampak ma tara fi khalqillah min tafawutun, kan kita tak nampak pun satu pun kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada langit itu. Satu binaan yang begitu hebat yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala itulah angin. Kan tetapi bila berlakunya kiamat besok, maka langit akan strukturnya tidak lagi kuat, dia akan merekah, kan, dan akhirnya akan jatuh berguguran langit tadi. Apabila langit tadi jatuh berguguran, tuan-tuan, maka para malaikat yang sebelum ini duduk di atas langit, mereka terpaksa pergi kepada penjuru langit. Kerana di tengah-tengah langit tu dah tak ada dah kosong di tengah langit tadi. Maka para malaikat pun mencari tempat-tempat lah, kan, di mana mereka nak duduk. Jadi mereka pergi kepada penjuru-penjuru langit yang masih lagi ada sedikit sebanyak struktur daripada binaan langit yang masih lagi tinggal. Dan pada masa itu para malaikat tadi menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana selepas itu akan berlakunya kebangkitan pula. Bila berlakunya kebangkitan, maka para malaikat ditugaskan untuk mengumpulkan manusia dan dihalau manusia itu di padang mahsyar, dan akan dipisahkan manusia di antara orang yang beriman dengan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikisahkan dalam ayat ini juga adanya malaikat-malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, dia kata wa taral malaikatu hafina min hauril arsh wa taral malaikati hafina min hauril arsh, dan pada hari tersebut engkau akan melihat para malaikat melingkari sekeliling arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Az-Zumar ayat 75. Kemudian As-Salabi riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, inna hamdatal arsy yauma arba'atun fa iza kana yaumul qiyamah ayyadahumullah ta'ala bi arba'ati akharin wa kanu samaniyah. Para malaikat dia memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sebanyak 4 malaikat. Maka apabila dia berlakunya kiamat, Allah Ta'ala akan menambah 4 lagi malaikat yang lain bagi membantu mereka membawa arasy. Jadi jumlah mereka itulah 8 malaikat. Ada 8 malaikat yang membawa arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Wardi meriwayatkan daripada hadis daripada baginda Abu Hurairah daripada baginda Rasulullah SAW,
yahmiluhul yawma arba'atun wa hum yawmal qiyamah samaniyah. Seramai 4 malaikat yang membawa arasy Allah Ta'ala pada hari itu, dan jumlah mereka ditambah menjadi 8 malaikat. Ini merupakan salah satu daripada qaul lah. Satu pendapat menyatakan bahawa malaikat itu ialah memang malaikat, memang ada 8 malaikat. Memang ada 8 malaikat. Tetapi ada juga pendapat yang boleh menyatakan maksud dengan malaikat ini ialah 8 saf, 8 saf malaikat ataupun 8 baris malaikat yang ditugaskan untuk memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu ciptaan Allah Taala yang paling besar, yang lebih besar daripada langit dan bumi, iaitu arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan arasy Allah Taala ini ditipikul oleh para malaikat. Masya-Allah. Baik, seterusnya kita sambung pada ayat yang ke-19. Dalam ayat 19 Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, dia kata, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Ayat 20. Fahuwa fi isyatir radiyah. Ayat 21. Fi jannatil 'aliyah. Ayat yang ke-22, kutubuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maksudnya, maka sesiapa yang diberikan buku catatan amalan dengan tangan kanan, ia akan berkata dengan girang. Dia berkata dengan gembira kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Dia kata, ha umuqra'u kitabiyah. Nah, bacalah kamu kitab amalanku ini. Jadi maknanya terdapat mereka yang diberikan lembaran amalan yang ditulis oleh malaikat, pencatat amalannya dengan tangan kanan. Setelah menerima lembaran tersebut, mereka berkata dengan penuh girang gembira dan berbangga kepada orang-orang yang ditemuinya. Lalu dia berkata, ambillah catatan amalanku ini dan bacalah apa yang terkandung dalam dia. Masya Allah. Ini nak menggambarkan kepada suasana gembira lah, kepada golongan-golongan ashabul yamin, golongan-golongan yang menerima amalan, golongan-golongan kanan ataupun golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka besok pada hari kiamat di pada mahsyar itu, mereka akan menerima catatan amalan mereka dengan tangan kanan. Bila mereka mendapat catatan amalan mereka dengan tangan kanan, mereka sangat sukalah, sangat suka, sangat gembira. Samalah suasana dalam dunia ini kalau kita mendapat satu keputusan peperiksaan. Dalam keputusan peperiksaan itu dicatatkan satu keputusan yang sangat menggembirakan. Banyak straight A lah. Dalam keputusan tersebut ada 10 ataupun 20 straight A terdapat dalam keputusan tadi. Jadi sudah tentu kita sangat gembira dan sangat berbangga. Jadi perasaan berbangga itu kita nak kongsikan kepada orang lain. Jadi begitu juga dengan suasana pada masyarakat itu. Jadi orang-orang yang mendapat amalan mereka dengan tangan kanan, mereka pun terasa sangat gembira dan mereka nak mengkongsikan keputusan mereka tadi, sharekan keputusan mereka tadi kepada orang yang lain yang terdapat di pada masyarakat itu. Masya Allah. Lalu mereka berkata, dia kata, ha uqra'u kitabiyah. Dia kata khuzu. Ha umu ni maksudnya khuzu. Ambillah, bacalah. Uqra'u, bacalah. Bacalah akan kitab amalanku ini, yang mana di dalamnya tertulis perkara-perkara amalan yang sangat baik yang telah aku kerjakan di dunia dahulu. Dia kata, ambillah lembaran catatan amalanku ini dan bacalah apa yang terkandung dalamnya. Dia berkata demikian setelah mengetahui bahawa dia termasuk dalam golongan orang yang berjaya dan selamat. Sebelum itu seperti pengundi-pengundi pada masyarakat. Kalau sebelum dia mendapat buku catatan amalan tadi,
dia juga seperti dengan penghuni yang lain, penghuni pada masyarakat yang lain, masing-masing dalam keadaan sangat gelisah. Gelisah macam mana dengan amalanku ini, macam mana dengan keputusan amalanku ni, sama ada aku masuk syurga ke masuk neraka ke, tak tahu dia macam mana ni. Jadi masing-masing dalam keadaan cemas. Jadi bila dia dah dapat buku catatan amalan tangan kanan tadi, dia melompatlah macam tu, melompat kegembiraan yang sangat suka, sehingga kan dia bila dia lalu kepada orang yang lain, maka dia kata, ambillah aku punya catatan amalanku ini, kau bacalah, tengoklah. Mana dia dengan senang hati nak share dengan orang lain akan keputusan amalan dia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalanku pada hari yang ditentukan ini. Maknanya telah aku jangka benar bahawa aku akan berhadapan dengan hitungan dan kiraan amalan. Allah Ta'ala telah memberikan balasan buruk disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang telah aku lakukan, tetapi dia lebih cenderung untuk memberi keampunan kepadaku di atas segala kesalahanku, lalu ia tidak mengenakan apa-apa hukuman terhadap diriku. Ini pun gambaran daripada tadi juga, rentetan daripada ayat yang tadi, yang mana rentetan ayat tadi maknanya orang bahagia tadi mendapat catatan buku amalan dengan tangan kanan, maka dia pun berkata, sesungguhnya aku yakin, dia kata, aku yakin dengan hari perhitungan ini, dan walaupun aku ada juga buat kesilapan dan kesalahan, kesilapan dan kesalahan aku tadi telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana aku yakin dan percaya tentang berlakunya kiamat ini, dan aku telah membuat persiapan yang rapi terhadap hari kiamat inilah. Dan pada hari ini aku tidak lagi dipersia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut kebanyakan ulama tafsir, pengertian ayat di atas ialah semasa aku hidup di dunia, aku tahu dan yakin bahawa aku akan dihisap pada hari kiamat. Kerana kiamat itu ialah peristiwa yang sangat yakin akan berlaku. Kerana mustahil para nabi dan para rasul itu bercakap bohong, bercakap berdusta tentang berlakunya kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, allazina yazunnu annahum mulaqu rabbihim. Allazina yazunnu annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka. Berkata Ad-Dahhak, perkataan zanna dalam Quran tadi, dia kata, inni zanantu anni mulaqu hisabiyah. Inni zanantu, asal perkataan zanna ini, dia maknanya ialah, zanna ni maknanya sangkaan. Tetapi di sini dia bukan bermakna sangkaan. Ad-Dahhak dia berkata, semua az-zanna, sangkaan dalam Quran itu terbit daripada orang beriman, itu dia bermakna, zanna bermakna yakin. Zanna bermakna yakin. Sementara daripada orang kafir, bila orang kafir mengucap perkataan zanna, maka dia bermakna syak ataupun ragu. Ada beza dia, kata Ad-Dahhak. Kalau kita jumpa ayat Quran dalam ayat berkenaan dengan zanna ni, zanantu, perkataan zanantu dalam Quran kalau diucapkan oleh orang yang beriman, maka dia bermakna yakin. Sementara kalau diucapkan oleh orang yang kafir, dia bermakna syak ataupun ragu. Kemudian Al-Mujahid pula ada menyatakan bahawa perkataan zanna yang digunakan berkaitan hari kiamat ialah berarti yakin. Manakala digunakan berkenaan dengan dunia, maka dia ni adalah bermakna syak. Syak. Ini berkata Mujahid. Mujahid berkata kalau penggunaan zanna ini digunakan untuk kiamat, dia bermakna yakin. Zanna bermakna yakin. Sedangkan zanna apabila dihubung kaitkan dengan dunia, maka dia bermakna syak, bermakna ragu.
Kemudian Az-Zaman Sari pula ada menyatakan bahawa zanna digunakan bagi menggantikan perkataan ilmun, iaitu yang sama maksud dengan perkataan yakin. Ini berasaskan fakta bahawa sangkaan yang kuat dan pasti adalah setanding kepada tahap tahu pada aspek adat dan juga hukum hakam. Misalnya dikatakan, saya sangka dengan sangkaan tertentu, seolah-olah saya yakin bahawa perkara tersebut adalah begitu dan begini. Kerana bila perkataan sangkaan ini sangkaan dia ada dua. Satu, sangkaan bermakna yakin, dan ada sangkaan yang bermakna yang kadang-kadang 50-50. 50-50. Kerana sebahagian daripada sangkaan itu membawa kepada perkara dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi separuh daripada sangkaan tadi adalah perkara yang benar juga. Tengoklah keadaan macam mana sangkaan tadi berlaku. Baik. Kemudian ada hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, yudni, hadis daripada Ibnu Umar, di mana yudni Allahul mu'min yaumil qiyamah fayukarriruhu bizunubihi kuliha hatta iza ra'a annahu qad halaka faqala Allah Subhanahu wa ta'ala inni satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm summa yu'ta kitabu hasanatihi biyaminih wa ammal kafiru wal munafiqun yaqulu al-hash haula'i alladhina kazzabu ala rabbihim ala na'natullahi ala zalimin. Pada hari kiamat besok, Allah Subhanahu Wa Taala menghampirkan kepada dia seorang orang yang beriman. Seorang yang beriman dihampirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas dia mengakui segala dosa yang dilakukannya sehingga dia merasakan dirinya akan binasa. Hatta izara'a annahu qad halaka. Jadi pada hari kiamat besok ada seorang lelaki yang beriman dihampirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dihampirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasakan bahawa dirinya akan binasa. Maksudnya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mengenangkan kepada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang lalu yang dia lakukan ketika hidup dalam dunia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, inni satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Sesungguhnya aku telah menyembunyikan dosa kamu semasa hidup di dunia, dan pada hari ini pula akan aku ampunkan akan dosa dan juga kesalahan-kesalahanmu. Summa yu'ta kitabun hasanatihi biyaminih. Lalu kemudian diberikan akan kitab amalannya dengan menggunakan tangan kanannya. Mana dia terima kitab amalan tadi dengan tangan kanan dia. Wa ammal kafiru wal munafiqun fayaqulul hash. Adapun orang-orang yang kafir, orang yang munafik, lalu berkatalah semua saksi. Berkatalah semua saksi, maksudnya saksi ini ialah tangan mereka, mata mereka, kan, kaki mereka, kan, telinga mereka, mulut mereka berkata, dia kata, haula'il ladzina kazzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang mendustakan akan Tuhan mereka. Ala la'natullahi ala zalimin. Kan? Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah Subhanahu Wa Taala ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Laknat Allah Subhanahu Wa Taala lalu ditimpakan kepada orang yang zalim. Kan? Seterusnya kita masuk pada ayat seterusnya, fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatil 'aliyah qutufuha daniyah. Fahuwa fi isyatin radiyah. Maka dengan itu dia berada kehidupan yang senang lenang, serta dalam kehidupan yang berpuas, fi jannatil 'aliyah, dalam syurga yang tinggi, qutufuha daniyah, buah-buahannya rendah, mudah untuk dipetik, buah-buahannya rendah dan mudah dipetik. Ayat Al-Haq, surah Al-Qah ayat 21 hingga 23. Baik, ini pula nak gambarkan tentang suasana orang-orang yang bahagia pula. Tadi dia telah menerima kitab amalannya dengan tangan kanan.
Kemudian dia pula lepas tu dia pula menyatakan bahawa kan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia telah beramal dengan amalan-amalan soleh, walaupun ada juga amalan-amalan buruk yang dilakukan, tetapi dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya, maka dosa yang diampunkan. Jadi dia sangat suka dah. Kemudian dia masuk dalam syurga. Bila dia masuk dalam syurga, maka Allah Ta'ala menyifatkan suasana orang yang masuk syurga tadi fi isyatir radiyah. Mereka hidup dalam suasana yang gembira, senang lenang, seberpuas. Fi jannatil aliyah, dalam syurga yang tinggi. Kutufuha daniyah, yang mana buah-buahan yang terdapat dalam syurga itu buah-buahannya rendah, mudah dan senang untuk dipetik. Maknanya dia berada dalam suasana kehidupan yang sangat memuaskan, terhindar daripada kekeruhan yang dia tak disukai, yang dia tak sukalah. Dia masuk dalam syurga di tingkatan yang paling atas, dimuliakan dan mendapat kedudukan yang tinggi daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Limpahan nikmat dirasai sepanjang masa dalam keadaan yang begitu indah dan damai berkekalan. Sebab itu terdapatnya buah-buahan yang mudah dipetik, ianya boleh dicapai sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring tu kan. Sambil baring kan boleh capai buah, kemudian sambil duduk, sambil berdiri kan, buah-buahan tadi yang sangat enak, sangat ranum kan, sangat sedap rasanya, yang mana rupanya seperti rupa buah di dunia, tetapi rasanya adalah berbeza. Kemudian Imam Tabrani meriwayatkan daripada Salman Al-Farisi, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun al-jannah illa bijawazi. Bismillahirrahmanirrahim. Haza kitabun minallah li fulan ibni fulan. Udhuluhu jannatul aliyah. Kutufuha daniyah. Maksudnya sesiapa pun tak boleh masuk syurga melainkan jikalau dia mempunyai pas kebenaran yang termaktub di dalamnya. Ni kata apa yang nak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyatakan bahawa siapa nak masuk syurga tu dia mesti ada surat. Dia mesti ada surat kebenaran masuk, kan, ataupun dikata sini pas kebenaran untuk masuk dalam syurga. Yang mana pada pas tersebut tertulisnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Haza kitabun minallah. Ini merupakan surat. Kitabun maksudnya surat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Li fulan ibni fulan, bagi si fulan bin si fulan. Udhuluha jannata 'aliyah. Masuklah oleh kamu akannya ke dalam syurga yang tinggi. Kutufuha daniyah, yang mana buah-buahannya sangat mudah untuk dipetik. Buah-buahannya sangat mudah untuk dipetik. Sama ada kamu nak petik ketika berdiri, berbaring, ketika duduk dan sebagainya, kan, terpulanglah pada kamu. Memang mudah tu, memang buah-buahan tu adalah buah-buahan yang sangat mudah untuk dipetik ketika pada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ad-Diya pula meriwayatkan satu hadis yang lain di bawah baginda Rasulullah SAW menyatakan bahawa yu'tul mu'minu jawazan ala sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Haza kitabun minallahil azizil hakim li fulan. Udhuluhu jannata 'aliyah. Kutufuha daniyah. Yu'tal mu'min, maksudnya seorang mukmin akan diberikan pas kebenaran untuk masuk syurga di tepi titian siratal mustaqim yang termaktub pada surat itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Haza kitabun minallahil azizil hakim. Ini merupakan surat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha gagah lagi maha bijaksana. Surat ni tujukan kepada si fulan orang yang bawa surat tadi. Udhuluhu jannatul aliyah. Masuklah kamu ke dalam syurga yang tinggi, kan.
putufuha daniyah, yang mana buah-buahannya sangat mudah untuk dipetik. Buah-buahannya sangat mudah untuk dipetik. Jadi maknanya kepada orang yang nak masuk syurga ni, dia mesti ada pas kebenaran nak masuk syurga. Pas dia macam satu surat lah. Suratnya yang ditulis, ditanda tangan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman sebagai satu syarat untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menyebut dalam surah Al-Haqqah lagi pada ayat 24, Kulu washrabu haniya bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Kulu washrabu haniya bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Sebagai alu-aluan dikatakan kepada mereka, makanlah oleh kamu, minumlah oleh kamu, semua akan makanan dan minuman-minuman yang enak rasanya, sebagai balasan atas apa yang telah kamu kerjakan pada masa yang lampau. Jadi pada ayat 24 ini nak nyatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka orang yang bertakwa kepada Allah, yang patuh kepada arah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, yang tidak culas dalam mengerjakan amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membantu orang-orang yang susah mengikut kepada kemampuan mereka, kan, maka Allah Taala kata kepada orang yang masuk syurga tadi, yang beriman tadi, kulu washrabu hani'a bima aslahtum fi ayyamin khaliyah. Makanlah kamu, minumlah kamu dengan makanan-makanan yang enak, yang sangat lazat rasanya, sebagai balasan di atas apa yang telah kamu kerjakan dahulu pada masa yang lampau. Jadi maknanya, makanlah segala jenis makanan yang lazat dan buah-buahan yang ada dalam syurga. Minumlah apa sahaja jenis minuman yang kamu mahu. Santaplah dengan rasa enak dan lazat. Ya, ini tidak memualkan dan tidak membuatkan seseorang itu tercekik. Mana makanan mereka makan itu tidak membuatkan kamu tercekik, dan tidak pernah pun merasakan makan itu bila dah makan tu tak nak, tak ada. Malah mereka nak makan lagi dan mereka nak makan lagi. Cuma dalam syurga itu tidak adanya buang air, tidak ada hingus, tidak ada buang air, tidak ada muntah dan sebagainya. Kalau di dunia ini, kalau kita makan terlampau banyak akan menyebabkan sakit perut, akan muntah dan sebagainya. Tetapi di syurga itu, kalau kita makan banyak mana pun tidak akan menyebabkan sakit perut, tidak akan membawa kepada buang air kecil, tidak akan membawa pada buang air besar. Inilah suasana kehidupan yang syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan kepada amal-amal yang soleh yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup dalam dunia dahulu. Semua itu adalah nikmat, kelebihan dan ihsan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "I'malu wa shaddidu wa qaribu wa alamu anna ahadan la yudkhilahu amaluhu al-jannah." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Maksudnya beramallah, laksanakanlah apa yang betul dan bersederhanalah dalam amalan. Lakukan apa yang hampir betul jika tak berdaya melakukan yang betul. Ketahuilah bahawa amalan seorang itu tak boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Para sahabat bertanya, engkau pun begitu juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, aku pun begitu juga. Melainkan Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan kelebihannya ke atas diriku, maka barulah aku dapat masuk syurga. Jadi masuk syurga tadi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sekadar itulah kata perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perbincangan pada pagi ini, kita sebanyak akan dapat meningkatkan ilmu kita, akan dapat meningkatkan pemahaman kita dalam tafsir, dan sampai itu dapat mendekatkan lagi hubungan kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan amalan-amalan yang soleh, dan banyaklah bersabar dalam suasana pandemik ini, suasana COVID-19 ini, yang mana ianya benar-benar menguji semua orang, malah
bukan saja menguji orang-orang yang kafir, malah juga menguji orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatay alim. Nawalana qulubana binur ma'rifataka wa aftah lana ta'arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma subhana hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tu'ul bala bilutfika ya latif ya khabib rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'ana al-bala wal ghala wal waba wal fasha wa ta'ul munkar wal fitan wal suyut al mukhtalifati ma zahara minka wa ma batan min baladina hadza khasahum mudal muslimin kafa wa amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.